مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين. Percubaan pertama, Forum Isra' dan Mi'raj. Percubaan kedua, Forum Isra' Mi'raj. Percubaan ketiga, Forum Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Percubaan keempat, Forum Peristiwa Isra' Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan kata syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nikmat dan izinnya kita dapat bernafas lagi di atas muka bumi ini agar kita semua dapat menghadiri atau menyertai satu forum ilmiah yang akan membincangkan atau mengupas tentang sirah Rasulullah yang diberi tajuk Isra' dan Mi'raj. Bersama dengan saya Muhammad Amiruddin bin Azhar 060140 sebagai moderator anda forum pada hari ini. Tidak lengkapnya forum jika tiada ahli panel kan? Forum juga menjemput 3 ahli panel yang cukup kacak lagi menawan bersama-sama dengan kita untuk membincangkan dan mengupas tentang forum hari ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan saya untuk memberi gambaran sedikit apa itu Isra' dan Mi'raj. Isra' perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yakni Rasulullah telah melalui Isra' dan Mi'raj. Isra' dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Mi'raj pula bermaksud naik ke Hadratul Qudus menemui Allah, yakni Mi'raj pula merujuk kepada perjalanan Nabi merentas 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha dan ke Mustawa. Baiklah, para hadirin sekalian, sebelum kita memulakan forum ini dengan lebih menarik, eloklah kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Kita pergi kepada ahli panel pertama, iaitu saudara Abdul Jalil bin Ibrahim. Selamat datang saudara, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat. Diharapkan kepada semua pendengar dan juga saudara moderator juga berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Seterusnya, ahli panel kedua, iaitu saudara Muhammad Fatihi bin Kamaruddin. Apa khabar saudara? Dan selamat datang ke forum kita pada hari ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Alhamdulillah ala nikmatis sihat. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Tuan Moderator atas soalan. Dan ahli panel kita yang ketiga ialah saudara Ainu Irfan bin Osman. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sihat Tuan Moderator. Sebab sihat ini juga saya bersama kalian. InsyaAllah, salam forum untuk semua. Bagi meneruskan forum dengan lebih lanjut, saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Setiap ahli panel akan ditanya 2 soalan setiap seorang. Soalan yang pertama dan kedua ini saya akan ajukan kepada ahli panel pertama kita, iaitu saudara Abdul Jalil bin Ibrahim. Soalannya ialah, bolehkah saudara mengupas sedikit cerita apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Isra' Mi'raj ini berlaku? Forum menjemput dan mempersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator yang handsome kacak lagi bergaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Prof. Madya Dr. Muhammad Zaidin selaku pensyarah Pusat Pengajian Pendidikan Dakwah dan Peradaban Islam di UNIZA, yang mana sanggup mengikuti sidang forum kita pada kali ini walaupun Prof pada masa sekarang ni banyak sibuk dengan hal-hal yang perlu diselesaikan. Seterusnya yang dikasihi kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya, Abdul Jalil bin Ibrahim, nombor metrik 059346. Baik. Berkenaan dengan soalan yang ditanya oleh saudara moderator tadi. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni sebenarnya dicetuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk menggembirakan baginda. Ya, setiap apa yang berlaku sebenarnya mesti bersebab. Mesti ada sebabnya. Sebagai contohlah saya ambil. Kita ada seekor kucing. Kucing kesayangan kita. Contohnya nama Oyeng. Dan sekarang ni famous dengan kucing Oyeng. Tiba-tiba pada satu hari itu kucing kita mati. Ataupun hilang, dicuri orang. Kita ni kan sedih. Sedih duk lalu. Sedih sangat-sangat lah. Siapa makan nasi pedok. Ada kita pernah dengar. Tidur tak lena, mandi tak basah. Makan tak kenyal. Mak kita duduk risau. Mak kita duduk bimbang. Mana anak ni tak tubik bilik siapa. Teringat kau kucing. Akhir-akhir mak kita bawa pergi jalan. Atau pergi kedai kucing lah untuk mencari pengganti. Lepas tu dengan sebab kita dapat kucing baru tu, mari perasaan gembira balik. Lebih kurang juga dengan peristiwa Isra' Mi'raj ni. Ia berlaku dan dicetuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertujuan untuk menggembirakan baginda. Yang mana pada ketika tu baginda berada dalam keadaan yang sangat sedih. Apa baginda yang sedih sangat? Okey, baik. Yang pertamanya, kematian pak saudara Nabi. Iaitu Abu Talib. Pak saudara Nabi ni dalam hidup baginda, pak saudara ni lah yang menjadi kubu dakwah dan risalah yang dibawa oleh baginda sendiri. Ada jaminan dari pak saudara dia. Yang mana pak saudara ni, Abu Talib, akan terus berdakwah. Dan tidak ada pembesar Quraisy pun yang berani menghentikannya. Nak ceritanya sini, sehingga saat-saat akhir, Abu Talib tak mengucap dua kalimah syahadah. Walaupun baginda ni sudah pujuk untuk mengucap. Namun Abu Talib tak mengucap juga. Sebab apa? Sebab Abu Talib malu. Dia takut apa yang diperkatakan oleh kaum Quraisy jika ia menerima Islam. Sedangkan pembesar-pembesar Quraisy yang lain semuanya memerangi dakwah Nabi SAW. Jadi hakikat inilah yang menyentak perasaan baginda SAW, yang mana pak saudara Nabi ni mati dalam keadaan kufur dan bahkan menerima sesaan api neraka kelak. Jadi itu kesedihan pertama baginda SAW. Kesedihan kedua pula, ia berlaku atas sebab kematian isteri pertamanya, iaitu Sayyidatina Siti Khadijah. Begitu dihargai oleh baginda SAW. Kehadiran Siti Khadijah ni memberikan 1001 makna dan kekuatan buat hidup Rasulullah SAW. Insan yang memberikan keyakinan, insan yang memberikan keteguhan dan semangat ketika Rasulullah SAW dirundung kebimbangan. Ketika Rasulullah SAW berada dalam keadaan ketakutan semasa zaman awal dakwah digerakkan. Namun
Siti Khadijah ni tidak dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemani baginda selama-lamanya untuk mengharungi pahit manisnya perjuangan dakwah ni. Tiba masanya Siti Khadijah ni telah kembali dijemput ilahi pada tahun yang sama dengan kematian pak saudaranya Nabi tadi, iaitu Abu Talib. Dahlah kesedihan baginda atas kematian pak saudaranya belum lagi terubah. Ditambah pula dengan pemergian si isteri yang dicintai tadi. Jadi kesedihan-kesedihan yang saya cerita tadilah yang menimpa diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tahun itu baginda sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai tahun kesedihan. Akhir sekali selepas kematian pak saudara baginda dan juga isteri tercinta baginda, orang-orang kafir Quraisy ni teteh habis-habis terhadap dakwah Rasulullah. Sehingga kan baginda berasa bumi Mekah ni pada masa tu tak sesuai untuk dakwah. Lalu baginda memutuskan bahawa nak berhijrah ke Taif, yang mana di sana adalah sebuah daerah yang sangat subur berkat doa baginda. Jadinya selepas itu berlakulah peristiwa Isra' Mi'raj yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberi kegembiraan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di sekadar itu saja perkongsian pada soalan yang pertama tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita yang pertama tadi kerana menjelaskan sedikit apa sebenarnya yang berlaku atau apa yang menyebabkan Rasulullah SAW sedih. 3 sebab utama itu ialah yang pertama, kematian Abu Talib, yakni bapa saudara baginda SAW. Yang kedua ialah kematian isteri pertama baginda Siti Khadijah. Dan yang ketiga, penentangan kafir Quraisy di Mekah. Jadi, betapa sayangnya Allah SWT terhadap baginda SAW yang lalu membawa baginda untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan mukjizat yang ada pada Rasulullah SAW. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada soalan kedua. Bagaimana proses atau perjalanan yang dilalui Rasulullah SAW semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj? Para menjemput dan mempersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada saudara moderator. InsyaAllah saya cuba ringkaskan untuk proses perjalanan Isra' Mi'raj ni kerana ingin memberi ruang dan masa yang berbaki ini kepada 2 orang lagi ahli panel kita. Nampaknya mereka berdua tidak sabar untuk menunggu giliran untuk berkongsi idea bersama, insya-Allah. Baiklah, sidang pendengar alam maya yang dikasihi sekalian. Peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku pada malam 27 Rejab tahun ke-10 setelah Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Peristiwa ni berlaku bermula di Masjidil Haram Masjidil Nawawi, ke Masjidil Aqsa dan seterusnya ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra' ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian besar dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud daripada ayat 1 surah Al-Isra'. Jadi perjalanan baginda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin dan pula ke Sidratul Muntaha ini
baginda naik kenderaan bersama malaikat Jibril. Kenderaan tersebut bernama Buraq. Yang mana satu langkah Buraq ni ke hadapan sama erti sejauh mata memandang. Jauhnya nak ayat sini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menunggang Buraq. Sebelum baginda memulakan perjalanannya, hati baginda dibersih oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan air suci Zamzam. Air Zamzam. Jadi di sepanjang perjalanan, apabila sampai tempat-tempat yang tertentu, tempat-tempat yang mulia lah dan bersejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diarah oleh Jibril supaya berhenti dan sembahyang sebanyak 2 rakaat. Antara tempat yang mulia tadi, yang pertamanya negeri Taibah di Madinah, yang mana tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan penghijrahan. Yang kedua di Bukit Tursina, iaitu tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di Baitul Laham, di mana tempat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Jadi itu 3 tempat yang mulia dan bersejarah. Jadi semasa dalam perjalanan ni, baginda telah melalui pelbagai peristiwa. Antaranya ialah baginda melihat kaum yang sedang bertanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai, hasil yang baru keluar semula, seolah-olah belum lagi dituai. Jadi hal ni berlaku berulang-ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril, itulah kaum yang berjihad fi sabilillah, yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda, bahkan sehingga gandaannya lebih banyak lagi. Baik, sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Diringkaskan kisah ni, setibanya baginda sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada Buraq, kemudian masuk ke dalam masjid dan mengimamkan sembahyang 2 rakaat dengan segala anbiya dan mursalin menjadi makmum di belakang baginda. Selepas dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berasa dahaga. Lalu dibawa Jibril 2 bejana yang berisi arak dan susu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu lalu diminumnya. Kata Jibril, pilihan yang tepat dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika arak dipilih, nescaya ramailah umat baginda akan menjadi sesat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Peristiwa Mi'raj pula berlaku daripada Masjidil Aqsa, kemudian baginda diangkat ke langit dengan menaiki tangga daripada syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril alaihi salam naik ke atas tangga pertama, lalu terangkat ke pintu langit dunia. Jadi baginda menaiki daripada langit pertama hingga ke-7, seterusnya ke Sidratul Muntaha. Dan juga di setiap langit tu, baginda bertemu dengan para nabi dan melalui pelbagai peristiwa, antaranya baginda dapat melihat umat sendiri yang ramai, termasuk 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Bila tibanya di Sidratul Muntaha, tanpa ditemani oleh malaikat Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan matanya sendiri. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam terus sujud. Dari pertemuan itu, baginda menerima wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, iaitu penerimaan ibadat solat, yang mana
ketika tu baginda diperintahkan solat sebanyak 50 waktu. Kemudian dikurangkan menjadi 10 waktu, akhir sekali dikurangkan sebanyak 5 waktu. 5 waktu yang kini kita lakukan setiap hari iaitu solat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isyak 4 rakaat. Baik, sidang pendengar sekalian. Setelah baginda pulang ke Masjidil Haram, kemudian baginda menyampaikan wahyu dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala solat 5 waktu tu kepada umat di Mekah pada masa tu. Pada masa tu yang percaya dan ada yang tidak percaya sehingga ada yang murtad dari Islam. Tetapi sahabat baginda Saidina Abu Bakar As-Siddiq apabila dikhabarkan kepadanya tentang peristiwa ni, beliau sedikit pun tak ragu, bahkan membenarkan, malah lebih membenarkan sekiranya ada lebih hebat lagi dari peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Jadi sejak itulah beliau diberi gelaran As-Siddiq yang memberi maksud yang membenarkan. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian yang saya dapat kongsi bersama para pendengar semua, kerana ingin memberi pula peluang kepada 2 orang lagi ahli panel kita. Maaf andai kata setiap pertuturan saya ini ada kesalahan dan kesilapan, tolong perbetulkan. Dan saya juga berharap kepada sidang pendengar yang mendengar forum ini dan juga kepada seluruh muslimin dan muslimat agar sentiasa berada di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sentiasa diberi kesihatan yang berpanjangan untuk terus menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, amin. Sekian daripada kat saya. Terima kasih dan saya serah kembali acara forum ini kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel kita yang pertama kerana menjawab persoalan kedua yang saya ajukan tadi dengan ringkas, padat dan mudah difahami. Seperti yang sudah sedia maklum, peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku pada 27 Rejab pada tahun ke-10 setelah Nabi diutus menjadi Rasul, yang mana pada malam itu Nabi bersama Malaikat Jibril memegang burak sehingga lapisan langit ke-7. Seterusnya, Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah ibadat solat yang kita lakukan hari ini. Sifat kasih sayang dan sayangnya baginda terhadap umat membolehkan kita semua solat 5 waktu sehari semalam. Seterusnya, kita pergi kepada ahli panel kedua iaitu saudara Muhammad Fatihi bin Kamaruddin. Soalannya berbunyi, apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan baginda melalui Isra' Mi'raj ini? Bolehkah saudara memberikan pencerahan kepada kita semua? Para menjemput dan mempersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang bertanya tersebut. Baiklah, peristiwa Isra' Mi'raj ini merupakan perjalanan dan mukjizat agung yang mana dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang paling mulia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengajaran terpenting yang diperolehi daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini, yang mana merupakan tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah untuk menunjukkan kepentingan dan keagungan kedudukan solat itu dalam agama. Solat ini juga merupakan satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia merupakan satu-satunya ibadah yang tempat penerimaannya di langit. Sedangkan ibadah yang lain
tempat penurunan wahyunya di bumi. Bahkan solat itu juga penerimaan wahyunya secara tanpa wasilah perantaraan, yakni penerimaan wahyu tersebut secara terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedangkan ibadah yang lain pula telah maklum bahawa ada wasilah perantaraannya, yakni melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan dalam solat itu juga ia merupakan satu nikmat dan satu rahsia besar yang Allah beri kepada kita. Ia juga merupakan satu hadiah yang istimewa kepada kita, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana terdapat pelbagai rahsia dan hikmah-hikmahnya yang tersembunyi yang tak dapat kita ketahui melalui tanpa kita kaji perkara tersebut. Baiklah. Melalui peristiwa Isra' Mi'raj ini dan juga kaitan ibadah solat itu sendiri, terdapat hubung kait yang sangat mendalam dan sangat erat, sehingga solat itu sendiri dinamakan sebagai Mi'rajur Ruh. Okey, baiklah. Dalam peristiwa Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan jasad dan roh ke langit, sebagai satu mukjizat yang paling agung ini, Allah menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Mi'rajur Ruh, yakni solat ini pada setiap hari sebanyak 5 kali, sebagaimana kita maklum waktu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak itulah. Baiklah. Sesungguhnya solat-solat ini dapat membersihkan dan mensucikan diri kita, sama ada rohani maupun jasmani, sebagaimana telah jelas oleh sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada suatu sungai di depan rumah seseorang yang mana di situ dia mandi 5 kali sehari, maka masihkah ada kotoran pada dirinya? Maka para sahabat pun menjawab, tiada sedikit pun kotoran yang akan tersisa pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah perumpamaan solat fardu 5 waktu yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang mengejarkannya. Baiklah. Hal ini kerana ketika kita solat, di mana roh dan hati kita pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala bagi membebaskan diri kita dari kekangan hawa nafsu. Hawa nafsu kita yang malas untuk solat, hawa nafsu kita yang leka dengan dunia. Serta solat ini juga yang mana kita, selepas kita solat itu kita menyaksikan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan dan keesaannya, sehingga menjadikan diri kita ini, yakni manusia ini, sebagai makhluk yang paling mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kemuliaan yang mana Allah beri kepada umat manusia ini, yang mana bukanlah melalui jalan penindasan, sebagaimana kita maklum berlakunya penzaliman, berlakunya penindasan, penjajahan dan sebagainya. Bukan melalui cara tersebut kemuliaan kita ni, tetapi cara Allah muliakan kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam ni adalah dengan cara untuk kita capai kekuatan dan kemenangan itu sendiri adalah melalui jalan kebaikan, jalan kemuliaan, jalan ketakwaan, serta melalui solat itu sendiri. Sebab Allah telah janjikan, barang siapa yang solat maka terpelihara segala urusannya. Okey, baiklah. Satu tambahan lagi mengenai solat ni, yang mana kita maklum dah, yang mana seperti yang kita maklum,
dalam perjalanan Isra' Mi'raj ini, Nabi SAW pada setiap tempat yang dia singgah, baginda sallallahu alaihi wasallam akan melakukan solat sunat 2 rakaat. Tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada hakikatnya suatu cara, yakni satu ajaran yang tepat bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ikut untuk kita memohon pertolongan dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Maksudnya maksud firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan solat, kerana sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pengertian di atas menunjukkan bahawasanya sabar dan solat itu merupakan senjata mukmin yang paling ampuh dan untuk terkabulnya permohonan dan permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas lagi melalui perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu isyarat kepada kita yang mana merupakan satu perintah kepada umatnya agar walau bagaimana sempit pun, walau terdesak sekalipun, hatta ketika kita berperang dengan musuh di medan perang sekalipun, kita tidak boleh sesekali meremehkan solat. Apatah lagi kita meninggalkan solat itu secara sengaja. Hal ini juga merupakan satu simbolik yang mana peristiwa Nabi akhir solat 2 rakaat pada tempat-tempat yang dia singgah. Maka ini merupakan adalah satu simbolik agar kita melakukan solat sunat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Bila mana kita memasuki masjid ataupun kita dalam melakukan perjalanan ke suatu tempat, maka kita singgah untuk qada hajat sebagainya. Jangan lupa juga untuk kita solat singgah sekejap untuk solat sunat 2 rakaat insya-Allah. Penjelasan yang mantap oleh panel kedua tadi baik. Terima kasih di atas jawapan yang dikongsi. Jadi di sini saya dapat simpulkan tujuan utama Allah menjalankan baginda melalui Isra' Mi'raj ini ialah kerana untuk diperlihatkan baginda dengan pelbagai gambaran dan pemandangan di alam penuh rahsia. Baiklah, kita beralih kepada soalan kedua pula. Bolehkah saudara menghuraikan pengajaran dan ibrah secara umumnya yang kita dapat ambil melalui peristiwa agung ini? Para menjemput dan mempersilakan. Terdapat banyak peristiwa yang boleh kita jadikan sebagai ibrah dan iktibar untuk kita melalui perjalanan Isra' Mi'raj ini. Maka kepada kita perlu telusuri dan kaji peristiwa-peristiwa yang telah berlaku semasa Isra' dan Mi'raj ini, serta mengkaji apakah hikmah-hikmah yang terkandung di sebaliknya. Sungguh jika kita menghayati dan memahami apakah hikmah-hikmah yang terkandung di dalam peristiwa ini, maka kita akan menjalani kehidupan kita ini dengan penuh rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Secara amnya, pengajaran yang dapat kita kumpulkan melalui peristiwa Isra' Mi'raj ini. Pertama, membuktikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah telah memperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keagungan kerajaannya yang tidak terbatas. Ini secara tidak langsung mendidik kita supaya merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui hakikat bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menguji akidah dan keimanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada
untuk mempercayai baginda atau mengingkari peristiwa tersebut. Ketiga, menjauhi segala perkara mungkar dan yang dilarang, sebagaimana peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa meninjau suasana di neraka dengan pelbagai bentuk balasan dan penyiksaan ke atas orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa ini yang mana dilihat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan gambaran bagi kehidupan dan balasan kepada mereka yang ingkar kepada Allah di akhirat kelak. Wal iyazubillah. Keempat, kita sebagai umat Islam haruslah sentiasa berwaspada dengan godaan syaitan dan perancangan halus oleh Yahudi dan Nasrani. Keempat, amalan fardu yang merupakan rukun Islam yang kedua, iaitu solat, adalah kemuncak segala ibadah. Kelima, galakan untuk sentiasa meminta kepada Allah, di mana peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-alik kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi keringanan dalam waktu solat. Dan dalam peristiwa ini juga terdapat iktibar lain yang kita dapat ambil, iaitu amalan memberi dan menerima nasihat, yang mana Nabi Musa sebagai pemberi nasihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa adalah harta umat Islam yang mana akan diulas secara terperinci oleh panel seterusnya, insya-Allah. Dan akhir sekali, kita perlulah melazimi diri kita dengan memperbanyakkan muhasabah serta tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa melalui amalan-amalan dan ilmu tasawuf, insya-Allah. Maka sama-sama kita perbaiki amalan kita, insya-Allah. Sekian daripada Ana. Kita kembali kepada moderator, insya-Allah. Allahu Rabbi, betapa besarnya keagungan Allah yang telah memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa keagungannya yang tiada batas. Ini secara langsung mendidik kita untuk supaya sentiasa merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Fatihi bin Kamaruddin di atas pencerahan yang diberi. Tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada ahli panel kita yang terakhir, iaitu saudara Ainur Irfan bin Osman. Soalannya berbunyi, selain pengajaran yang disebut saudara Fatih, bolehkah saudara Ainur sharekan atau kongsikan lagi pengajaran yang boleh kita dapat melalui Isra' Mi'raj ini? Forum mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara tuan moderator Amir. Sebelum saya huraikan dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ini. Okey, nama Ainul Irfan bin Osman, nombor matrik 059662 di bawah pengajian Islam dakwah. Okey, baik, balik kepada soalan saudara tuan moderator tadi berkenaan selain pengajaran yang disebut oleh saudara Fatih. Okey, baik, maksudnya kongsikan pengajaran lain yang selain yang disebut oleh saudara Fatih sebentar tadi. Okey, baik. Yang boleh saya tekankan, pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini ialah solat itu ialah senjata orang mukmin yang paling kukuh. Sebab apa? Seperti yang kita maklum, di dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW yang mana pada setiap tempat yang bagi dia singgah tentu akan segera dilakukan solat sunat 2 rakaat. Tindakan Rasulullah SAW itu pada hakikatnya adalah suatu cara yang tepat untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah
Innallaha ma'as sabirin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, kerana sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Okey, baik. Pengertian ayat di atas ialah bahawasanya sabar dan solat itu merupakan senjata mukmin yang paling kukuh untuk terkabulnya permohonan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini akan dapat lebih kita rasakan manfaatnya jika kita sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang berat dan penting. Secara tegas dapat dikatakan bahawa tindakan Nabi SAW sebagaimana dijelaskan di atas merupakan isyarat yang sekaligus merupakan satu perintah kepada umatnya agar dalam situasi yang bagaimana sekalipun, situasi yang sempit, sibuk atau terdesak sekalipun, hatta ketika berperang sekalipun dengan musuh di medan perang, tidak boleh sesekali melalaikan solat fardu. Hal ini juga merupakan simbolik agar kita melakukan solat sunat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat apabila kita memasuki suatu masjid. Demikian juga apabila kita melakukan perjalanan daripada suatu tempat ke suatu tempat, hendaknya jangan lupa untuk kita singgah di masjid sebelum sampai ke destinasi yang kita tujui. Jadi jelas bahawa solat itu satu keperluan untuk setiap umat Islam supaya terkabulnya permintaan-permintaan, permohonan-permohonan daripada hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Antara pengajaran lain yang boleh diambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah amalan memberi nasihat dan menerima nasihat. Kisah yang sedia maklum tentang nasihat Nabi Musa AS kepada Nabi Muhammad SAW walaupun tidak diminta. Nasihat itu berkenaan perintah solat fardu sebanyak 50 waktu yang diwahyukan Allah kepada Nabi SAW kepada umatnya. Lalu Nabi Musa AS menasihati baginda agar minta dikurangkan hingga akhirnya solat yang difardukan hanya sebanyak 5 kali fardu sahaja. Baginda juga menerima baik nasihat yang diberikan oleh Nabi Musa AS. Walaupun darjat baginda lebih tinggi, pengajarannya ialah kita mestilah saling memberi nasihat dan belajar menerima nasihat atau teguran tanpa melihat kepada status si pemberi nasihat. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali dan sepertinya Ali radhiyallahu an berpedoman pada hadis itu pada ucapannya yang diriwayatkan secara mauquf, perhatikanlah apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang berkata. Di dalam perspektif komunikasi, ungkapan lihatlah yang dikatakan dan jangan lihat yang mengatakan mengajak kita untuk fokus pada topik atau fokus pada pembicaraan beliau, bukan pada komunikator atau siapa yang berbicara. Maksudnya, berilah perhatian dan ambillah isi nasihat yang diberikan tanpa memandang status si pemberi nasihat. Boleh jadi kita dinasihati oleh seorang kaki maksiat yang kita sedia maklum perilakunya, tapi jika apa yang diucapkannya betul, maka kita sepatutnya menerima nasihat atau teguran tersebut dengan hati yang terbuka. Ini kerana dia hanyalah asbab bagi teguran Allah SWT kepada kita, kerana hakikatnya Allah jualah yang menggerakkan hatinya untuk menegur dan menasihati kita. Baik, terima kasih diucapkan kepada panel terakhir kita. Jadi, terang lagi bersuluh, begitu banyak pengajaran yang boleh kita ambil dan hayati bersama daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini. Okey, baik. Sebelum kita akhiri forum kita pada hari ini, saya ada satu tanda tanya. Adakah Baitul Maqdis dengan Masjidil Aqsa adalah harta umat Islam? Dipersilakan panel terakhir untuk menjawab persoalan ini. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator di atas soalan yang agak baik. Sebelum kita akhiri forum peristiwa Isra' Mi'raj pada hari ini,
Okey, saya tekankan semula soalan Tuan Moderator Amir tadi, adakah Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa adalah harta umat Islam? Okey, baik. Jawapannya ya. Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa adalah harta umat Islam. Saya tekan semula, Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa adalah harta umat Islam. Kerana apa? Kerana bumi Palestin adalah bumi barakah yang menjadi tempat pilihan Allah SWT untuk berlakunya peristiwa penting di dalam sejarah, iaitu Isra' dan Mi'raj. Hal ini dijelaskan Allah SWT di dalam firman-Nya sendiri, iaitu di dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram, iaitu di Mekah, ke Masjidil Aqsa, yakni di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jugalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Seperti yang kita tahu, menjadi rebutan agama Yahudi dan Kristian adalah sinonim bagi tanah ini, iaitu tanah Palestin. Kerana ia menjadi hak bagi sekalian Nabi, barisan Nabi sebelum baginda SAW, kebanyakan mereka diutuskan ke tanah Palestin. Namun bagi umat Islam, di sini bukan sekadar hak sekalian Nabi terdahulu, tetapi lokasi baginda melakukan perjalanan Isra' dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini jugalah Nabi Isa AS diutuskan kepada kaumnya sehingga hampir dibunuh sebelum diangkat oleh Allah ke langit. Oleh kerana tanah ini menjadi hak sekalian Nabi terdahulu, maka perbuatan mendakwa bertebaran dengan menyatakan keutamaan sejarah masing-masing sehingga menjadikan Palestin, khususnya Baitul Maqdis, menjadi rebutan sehingga kini. Okey, baik. Bagi agama Yahudi, Haram Asy-Syarif atau nama lainnya Temple Mount, iaitu suatu kawasan yang berbukit sekitar Baitul Maqdis seluas 35 hektar yang merangkumi tembok ratapan dan the Dome of the Rock, menjadi mercutanda sejarah keagamaan mereka. Hal ini dipastikan kerana lokasi itu sinonim bagi Nabi Ibrahim AS yang hampir mengorbankan anaknya. Bagi Kristian, the Church of Holy Sepulchre dibina untuk menggambarkan lokasi Nabi Isa AS disalib, dan kebanyakan Kristian bahawa di sinilah Nabi Isa AS akan diturunkan semula serta lokasi makam Siti Maryam. Berbeza dengan Islam pula, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam sebelum dipindahkan ke Kaabah, iaitu di Mekah. Di sini juga tempat persinggahan perjalanan mulia kekasih Allah ketika Isra' dan Mi'raj. Di masjid ini juga baginda melakukan solat bersama dengan sekalian Nabi yang lain. Justeru kerana keberkatan dan kepentingan tersendiri, Baitul Maqdis terus menjadi rebutan diselangi pelbagai siri perang salib bagi membebaskan tanah ini. Bagaimanapun, episod rampasan tanah Palestin oleh Zionis secara rasmi pada 1948 dengan menubuhkan satu negara haram, iaitu negara Israel, yang membangkitkan sentimen jihad dalam kalangan rakyat Palestin. Konflik untuk menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota kepada dua negara serta rampasan tanah Palestin bukanlah antara dua negara semata-mata, tetapi isu ini yang harus diberi perhatian oleh keseluruhan umat Islam. Jadi saya dapat simpulkan berkenaan soalan saudara moderator Amir tadi, adakah Baitul Maqdis ini kepunyaan harta umat Islam? Okey, jawapannya adalah ya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ainul Irfan bin Osman di atas jawapan yang diberikan. Dengan berakhirnya soalan kepada ahli panel, izinkan saya untuk membuat sedikit kesimpulan tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini.
Peristiwa Isra' dan Mi'raj mendidik dan mentarbiah kita dengan pelbagai pengajaran. Pengajaran terpenting yang diperolehi daripada perjalanan Isra' dan Mi'raj ialah kepentingan dan betapa besarnya solat, amalan yang paling dicintai Allah iaitu solat. Bukan itu sahaja, di antara kefarduan solat dan mukjizat Isra' dan Mi'raj, solat itu dinamakan sebagai Al-Mi'raj Ar-Ruh. Secara amnya, pengajaran yang dapat kita kumpulkan melalui kisah-kisah yang berlaku iaitu bukti bagi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, ujian akidah dan keimanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, peristiwa-peristiwa yang dilihat baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan gambaran bagi kehidupan dan balasan di akhirat kelak. Keempat, waspada dengan godaan syaitan dan perancangan halus oleh Yahudi dan Nasrani. Seterusnya, amalan fardu yang merupakan rukun Islam kedua iaitu solat adalah kemuncak segala ibadah. Akhir sekali, kita perlulah melazimi diri kita dengan memperbanyakkan muhasabah serta tazkiyatun nafs. Kesimpulan peristiwa ini ialah suatu kenyataan yang mesti diterima kebenarannya oleh orang yang beriman agar setiap muhasabah diri ketika menjalani kehidupan, janganlah kita hanyut dalam keduniaan dan leka dengan duniawi sehingga mengabaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah di dunia ini. Sebelum kita akhiri forum, saya selaku moderator ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua barisan ahli panel dan tidak lupa juga kepada semua yang menyaksikan forum ini. Semua yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, manakala semua yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri forum kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك